Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير يا كريم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah yang saya muliakan Tuan Pengurusi Surau, para barisan ahli jawatan kuasa surau, para ketua blok, para imam, Tuan Bilal, para asatizah, ustaz-ustaz, para alim ulama, para awliya illah salihin, semua tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan dengan keizinan, taufik, hidayah, inayah Allah dapat sama-sama kita menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah, dan alhamdulillah diberi peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita berada dalam majlis perkongsian ilmu, khususnya dalam bab akidah dan tauhid. Mudah-mudahan keberadaan kita di rumah Allah dengan berkahnya rumah Allah, keberadaan kita dalam majlis perkongsian ilmu dengan berkah, rahmat, maghfirah, keredaan Allah dalam majlis ilmu, kita diberkati, dirahmati, diradai, dipermudahkan urusan kita seharian, dan mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini sedikit sebanyak memberi satu muhasabah, satu nasihat, satu pedoman khususnya dalam bab akidah, tauhid, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, insya-Allah malam ini kita nak sambung muzakarah perbincangan kita berkenaan dengan akidah, diambil dari kitab Faridatul Faraid yang dikarang oleh Al-Alim Al-Allamah Syekh Ahmad Zain Al-Fatani rahimahullah, pada membicarakan bab iman dah. Kita dah sampai bab iman. Kalau sebelum ni kita dah sentuh bab Islam tuan ji kan. Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi susunan dia daripada dulu lagi. Tuan kita ni susun cantik sangat tuan ji kan. Daripada definisi tauhidnya, daripada pengertian agamanya, daripada tanda-tanda orang beragama dengan betulnya. Lepas tu yang kita sekarang duk sebut tiga unsur ataupun komponen yang penting dalam agama kita ialah iman, Islam, iman dan ihsan. Yang ini berdasarkan hadis Sayyidina Jibril alaihissalam yang kita dah sebut tuan haji kan. Hadis tu yang cerita Sayyidina Jibril datang yang sahabat tak kenal dalam keadaan baju putih yang kemah, tanya Nabi apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, bila hari kiamat, apa tanda-tanda kiamat. Dari hadis itulah tuan haji kan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, daripada hadis itu keluarlah antara komponen ataupun unsur, poin atau perkara-perkara yang penting dalam agama kita. Tiga ni disimpulkan, diringkaskan oleh Nabi SAW. Tiga. Pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan.
dan pembahagian dia secara asasnya kita kena tahulah tuan-tuan, sebagai fardu ain kena tahu Islam dia sebagaimana yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rukun Islam yang 5. Kan, syahadahnya, solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya. Yang tu fardu ain lah tuan-tuan, nak kena tahu. Sebab kita buat amalan ibadah setiap hari, cuma tuan kita ni bagi nak faham sikit lagi dia. Faham macam mana Islam tu berdasarkan amalan zahir. Amalan zahir tuan-tuan kan, kita sebut hari tu ibadah zahir, kita solat, kita puasa tu amalan zahir. Bila sebut iman, amalan hati dalam akidah. Sebut ihsan, pelengkap antara Islam dan iman tadi, kena ada ihsan. Ataupun dalam kita biasa dengar tasawuf ke, akhlak ke, yang tu ihsan. Dan tiga-tiga ni kena gabung sekali dalam seseorang hamba Allah. Seorang Muslim dia kena gabung Islam dia, iman dia, dan ihsan sekali. Sebab tu jadi fardu ain tu lagi. Tak cukup kalau orang tu dia beramal ibadah saja tapi akidah tak ada, tak jadi. Man tafaqqaha bi ghairi tasawufin faqat tafassaqa, fasik ke dia, kan? Jadi fasik. Tak cukup juga akidah saja kuat kan, tapi tak beramal, tak jadi juga. Tak cukup akidah ada, amalan kuat, ihsan tak ada, tasawuf tak ada, kan? Boleh menyebabkan riak, boleh menyebabkan ujub, sombong, takabur. Itu semua bab ihsan, bab hati. Tiga kena gabung menjadi fardu ain setiap hamba untuk tahu. Untuk tahu menjadi satu tanggungjawab yang wajib. Jadi kita dah ada dah bab Islam. Islam luaran. Dan bila dah seseorang tu dihukumkan Islam, maka terpasak dia 5 rukun dan tak ada hak orang lain untuk mengkafirkan dia. Kita faham situ kan? Tak ada hak untuk orang lain mengkafirkan dia ataupun mengeluarkan dia dari Islam selagi mana tak ada tanda-tanda yang jelas yang menunjukkan dia tu keluar daripada Islam. Boleh tuan-tuan kan? Bahkan tuan kita ni kata, kalaulah seorang tu tak solat daripada dia balik taklif sampai sekarang umur 40 tak pernah solat, tak boleh juga tak boleh lagi nak hukumkan dia tu dah keluar daripada Islam. Nak bagi tahu kuatnya bila tapak ada Islam, dia dah mengaku bersyahadat, ataupun kalau orang Islam dia lahir daripada keluarga Islam, mak dan ayah dia Islam, dihukumkan Islam, maka kuat dah situ. Boleh tuan dia? Dah kuat, tak ada hak dah. Tak datang solat terus kata kafir, tak boleh. Sebab antara jalanan Ahlussunnah wal Jamaah bukan mengkafirkan orang, bukan membid'ahkan orang. Itu jalanan dia. Boleh tuan dia? Sekarang nak tanya iman. Boleh. Sekarang kita nak masuk ke dalam pula. Amalan Islam, amalan luaran. Bahkan amalan iman ni dalam hati pula, pegangan hati. Yang tadi luar, pegangan hati. Kalau seseorang tu dia dah mengaku Islam, beramal dengan Islam, tapi dalam hati dia menolak, tak beriman dia. Tak beriman dia. Sebab tu ada satu golongan apa? Golongan munafik, waliyadzubillah. Disebut di dalam Quran dan berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu golongan yang amalan ibadah dia masya-Allah tabarakallah kuat sungguh, kan? Solat belakang Nabi, kan? Mengaku Islam, tapi dalamnya dia menolak kerasulan Nabi, menolak kenabian Nabi, menolak keimanan kepada Allah, dihukumkan munafik wal iyadzubillah. Jadi hari ini insya-Allah di kesempatan masa yang ada, kita nak tengok apa pula makna iman. Paling asas kita tahu, bila sebut iman, dia amalan hati, amalan dalam hati. Amalan dalam hati.
Kalau dia dah mengucap mengiktirafkan keislaman dia, tak ada hak juga kita nak mengatakan dia tidak beriman, kan? Tak ada hak juga orang lain nak mengatakan dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab amalan dalaman hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang munafik waliyadzubillah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila meninggal pun dilaksanakan proses kematian mengikut ke Islam juga, kan? Kita tengok sejarah ketua munafik disolatkan lagi, kan? Disolat. Bahkan padahal pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dah tahu dia merupakan seorang ketua munafik. Baik. Kata musannif, kata tuan kita, qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi wa bi ulumi masyayikhina fid darin amin ya rabbal alamin. Tuan kitab ni kata, Syekh Ahmad bin Al-Fatani rahimahullah, dia kata bermula iman itu, nak faham ni, bermula makna iman itu membenar hati. Itu keyword dia, kan? Membenar hati. Kalau Islam dulu, tuan kita kata mengikut dan menerima. Kalau dulu, kuliah yang dulu lah, mengikut dan dia ikut dan dia terima ajaran Islam. Tuan kita syarah lagi, paling kurang mengikut menerima, dia kena mengaku dengan lidah. Kita sebut, kan? Ingat lagi tuan kan, Islam tu. Kalau dia ikut saja, dia terima Islam tapi dia tak mengaku, tak bersyahadah, tak jadi juga Islam tadi. Tak boleh nak hukum Islam juga. Ni khusus kepada orang bukan Islam lah, ataupun orang yang telah murtad wal'iyadzubillah, nak masuk balik ke Islam. Syarat dia tu kena mengaku, kan? Tapi bila beriman, bila sebut iman, membenar hati, tu keyword dia. Dalam bahasa Arab dia panggil as-sidqu. Sidik. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu digelar as-siddiq. Abu Bakar as-siddiq. Sebab apa? Sebab dia membenarkan Nabi ketika mana Isra dan Mi'raj. Nanti tuan kita ni akan sebut membenar hati. Apa yang nak dibenarkan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan Nabi pada tiap-tiap suatu yang mendatangkan oleh Nabi dengan tiap-tiap perkara tadi. Apa sahaja yang Nabi bawa dibenarkan. Itu makna iman. Boleh kan? Apa sahaja. Apa maksud apa sahaja? 100% yakin. Tak boleh ada sedikit pun keraguan, kan? Boleh saja. Bahkan kata para ulama atau tuan guru kata, tangguh sikit pun tak boleh. Contoh, kan? Contoh, apa sahaja yang Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam. Contoh apa? Contoh apa Tuan Haji? Hadis ni. Contoh hadis, apa saja dia tak datang pula hadis, kan? Nanti kena ni tak datang dah. Nabi suruh ke, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta, kamu bertakwa kepada Allah. Terus kena yakin tu, 100%. Kalau dia kata kejap dulu nak fikir, jatuh akidah. Bagi. Itu masuk membenar Nabi pada setiap sesuatu yang mendatang ia dengan dia. Dia nak membenar tapi dia tangguh sikit pun tak boleh. Itu keimanan. Apatah lagi Al-Quran, tak bersikit pun keraguan. Apa sahaja yang disebut terus kena yakin benar, walaupun bertentangan dengan akal. Satu, tak boleh tangguh. Yang kedua, walaupun perkara tadi tak masuk akal. Maksudnya tak masuk akal. Ini dibuktikan oleh para rasul dan nabi dalam sejarah, kan? Dalam sejarah, dalam kita tengok sirah-sirah para anbiya, kan? Bila Allah Subhanahu wa taala menyuruh sesuatu tanpa tanya satu patah pun, kan?
Contoh apa? Nabi Musa alaihissalam kan, bila sampai ke laut merah, Allah kata pukul dengan tukar, tak tanya sepatah pun kan? Tak tanya boleh ke ni? tak ada macam tu kan? Tak ada. Nak tunggu keimanan tu membenar, dia benar sungguh, buat saja, maksudnya buat apa saja. Begitulah iman kita kepada Allah, iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar sungguh membenarkan tiap-tiap sesuatu daripada apa sahaja yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu antara kaum, antara golongan yang paling tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah para sahabat radhiyallahu taala. Para sahabat kan. Sebab apa? Sebab sahabat tak akan kritik satu pun apa yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi sebut terus buat. Apa Nabi sebut terus buat, sebab keimanan tadi. Boleh ya, Tuan Haji? Berbanding dengan penyokong Nabi lain tu lagi. Kan? Nabi Musa, Bani Israel, bila Nabi dia suruh buat sesuatu, dia akan komplain. Tuan Haji kan? Bani Israel, bila Allah suruh makan turun manna wal salwa daripada langit, Nabi Musa, kaum dia komplain kan, komplain. Nabi Isa pun sama, pendukung dia pun akan komplain. Tapi para sahabat radhiyallahu ta'ala alaihim, antara kehebatan dia dan kedudukan tinggi di sisi Allah selepas para Nabi dan Rasul ialah para sahabat radhiyallahu ta'ala, kerana dia tak kritik. Ada satu kisah dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud ada seorang sahabat tu berperang, pedang patah. Buat pedang kan, patah. Habis patah, terus pergi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata pedang dia dah patah. Apa yang berlaku? Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil dengan mukjizat Nabi, ambil ranting kayu, bagi kat dia, pergi masuk perang. Masuk lagi kan. Kalau kita macam mana dah? Kalau kita boleh ke ranting ni kan, ranting kayu. Tapi sahabat dengan keimanan dia pada Rasulullah terus ambil masuk dalam peperangan, bertukar jadi pedang. Tu antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut dalam kitab-kitab sirah. Ibnu Ishaq rahimahullah, dalam kitab sirah Ibnu Hisham rahimahullah, itu berlaku. Dia nak bagi tahu, bukan nak tunjuk ranting mukjizat, nak tahu keimanan nak sahabat ni radhiyallahu taala anhu. Sebab tu dia kata membenar hati, walaupun tak masuk akal bila Nabi sallallahu alaihi wasallam turun daripada Isra Mi'raj dan balik ke Mekah, bagi tahu cerita, ramai antara orang-orang sahabat muslimin ada yang beriman kan. Nabi bagi tahu daripada Mekah pergi ke Madinah, Masjidil Aqsa, naik ke langit turun dalam satu malam kan, dalam satu malam. Bahkan kalau baca sirah, para ahli sejarawan dia sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam balik masuk dengan selimut masih panas lagi tu aja. Panas lagi. Dibawa oleh Sayyidina Jibril, pergi sampai turun langit, masuk dalam selimut. Seolah-olah kalau waktu dunia sikit sangat aja, berapa minit aja. Cuma dengan waktu mukjizat Nabi yang terbesar agung sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila diberitahu, ada beriman, ada yang teragak-agak kufur, ada yang tawakuf. Tawakuf ni apa? Macam tadi, dia tangguh dulu, dia kata betul ke ni, terus dikira kufur juga, waliyadzubillah. Sebab apa sahaja yang tuan kita nak bagi tahu, apa sahaja yang Nabi sebut kena diyakini satu persatu. Tawakuf tunggu. Pada masa tu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala tak ada kan. Kita tengok cerita, bahawa dia pergi di kebun dia dengan Abu Jahal sekali, pergi dekat kebun, bagi tahu, walaupun keluar daripada Abu Jahal yang dia memastikan cerita itu daripada Nabi, terus dia mempercayai
membenarkan kata-kata Nabi walaupun tak masuk akal, digelar dia As-Siddiq. Sebab itulah bila sebut iman, makna dia As-Siddiq, membenarkan. Boleh boleh faham situ kan? Berada kan? Tu dengan daripada barang yang maklum daripada agama dengan darurat untuk mengesahkan keimanan. Pertama, membenar hati sungguh kan, 100% yakin. Syak sikit tak boleh dah. Kita sebut dah hari tu kan, zang pun 70-80% tertolak keimanan. Syak pun tak boleh, waham pun tak boleh, 20-30% pun tak boleh. Semua tertolak keimanan. Kena yakin sungguh. Paling kurang dia membenarkan perkara yang maklum secara darurat dalam agama. Ni nak kena recall balik kan. Apa perkara maklum yang darurat kita sebut dalam Islam hari itu. Bila dalam agama kita dia ada satu istilah, tuan Haji, ada satu istilah dia panggil perkara yang diketahui ataupun yang maklum secara darurat. Apa makna dia? Makna dia perkara yang secara umum semua orang tahu. Itu satu. Sehingga kan orang bukan Islam pun tahu kan? Kalau dalam bab Islam itu kita bagi contohnya puasa. Puasa bulan Ramadan kan? Orang bukan Islam pun tahu yang tu satu ibadah ataupun satu perkara yang wajib bagi orang Islam untuk buat kan? Sebab dia tersebar, orang Islam tu tersebar, ramai yang buat amalan, semua orang tahu. Sehingga orang bukan Islam pun tahu, apatah lagi orang Islam. Itu makna dia. Boleh ya? Ataupun haji ke? Haji kan tiap-tiap tahun orang Islam pergi haji, kita nak pergi haji ni. Jadi itu pun dipanggil perkara yang diketahui secara darurat. Itu satu istilah yang nak kita tahulah. Nak kita tahu sebab perkara ni tak boleh diingkari. Tak boleh diingkari dan dinafikan. Kalau ingkar, nafi, jatuh akidah dia. Boleh kan je? Secara umum. Itu yang pertama. Yang kedua, tanpa difikir ataupun dikaji, orang boleh tahu. Maksudnya orang kata solat kan, solat ni amalan ataupun satu ibadah yang umat Islam buat, semua orang tahu. Itu perkara-perkara maklum yang secara darurat. Boleh kan Haji? Maksud dia kan. Jadi kalau orang mengingkari kewajipan solat, jatuh akidah dia. Jatuh waliyahzubillah. Boleh. Ataupun puasa tu bab Islam. Kalau bab iman sama juga. Rukun iman yang 6 tadi. Beriman kepada Allah pun menjadi satu perkara yang maklum secara darurat. Boleh ada lagi? Maksudnya tanpa fikir, bila orang beriman, semua orang Islam, orang beriman dia akan tahu, dia akan beriman kepada Allah. Boleh kan? Kalau tak beriman kepada Allah, macam mana nak katakan dia beriman? Boleh tak dia? Sebab tu secara maklum darurat. Jadi kalau dia ingkar, jatuh akidah. Jatuh akidah waliyahzubillah. Secara umumnya nak faham lagi, kalau rukun Islam yang 5 dia ingkar, jatuh akidah dia. Kalau bab iman, rukun iman yang ke-6, yang 6 tadi. Itu maklum secara darurat. Boleh? Boleh ada lagi? Cara. Dan dikehendaki dengan membenar. Tadi dia kata bila sebut iman, keyword dia, kata kunci dia membenar hati. Membenar hati. Tuan kita ada syarah apa maksud membenar. Membenar hati itu mengikut hati dan menerimanya. Hati dia ikut, turut. Kalau beriman kepada Allah, hati dia ikut, turut dan dia terima dalam hati. Boleh faham tak dia?
Kita baru dikatakan iman. Kalau tak sampai situ, tak sah lagi iman. Tak sah. Contohnya hati dia nak turut, nak ikut, tapi tak terima. Jadi munafik lah. Waliyahzubillah kan. Dia tak terima. Dia nak ikut saja. Bahkan dia ikut amalan, tapi dalam hati tak terima. Tak sah iman. Boleh pegang situ. Boleh faham tak? Boleh? Akan barang yang tersebut itu kan, apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diajar dalam akidah bab keimanan, hati dia ikut dan terima, barulah dikatakan dia membenar hati. Sebagaimana yang kita sekarang lah, hati kita mengikut dan menerima keimanan kita kepada Allah, hati kita ikut dan terima, percaya sungguh para malaikat, percaya ikut terima sungguh para rasul, percaya ikut terima sungguh kitab. Iman lah tu kan. Tuan kita ni nak bagi tahu makna keimanan tu, boleh? Nak suruh nampak gambaran. Cuma kata Syekh Ahmad bin Al-Fatani, dia kata tiada semata-mata mengetahui, hanya tahu tapi tak terima, tidak dikira beriman kepada Allah ataupun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu kan? Dia tahu tapi tak terima. Contoh sekarang siapa? Contoh orientalis kan. Kalau sekarang, kalau zaman kita sekarang, orientalis ni sampai hafal Quran, hafal hadis, tapi dah hati dia terima, tak terima tu hadis, tak terima, bahkan mengkritik lagi agama. Kalau zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada golongan, ada setengah-setengah daripada golongan kafir Quraisy, dia membenarkan Nabi. Ada contoh Utbah, seorang yang pakar bahasa di Mekah, bila dihantar jumpa Nabi kan, Abu Jahal, Abu Lahab ni dihantar pergi lawan dengan Muhammad. Dia kata sebab kalam Quran yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tinggi gaya bahasa dia, tak boleh nak dilawan dengan penyair-penyair Arab. Jadi Utbah ni dia seorang yang pakar bahasa dan seorang yang banyak berpengalaman dalam duk pergi bermusafir di negara-negara Arab. Pergi baca, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Quran, sungguh dia kata, dia sungguh bacaan Quran ni bukan daripada manusia. Dia balik jumpa Abu Jahal, balik jumpa dengan Abu Lahab, dia kata benar, Muhammad itu benar. Benar. Ada golongan-golongan orang katanya educated, yang terpelajar di kalangan kafir Quraisy ni membenarkan Nabi. Benar lagi. Benar. Tapi adakah dia dikira beriman? Tak. Sebab apa? Sebab hati dia tak terima. Hati dia tak menerima kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia membenarkan dengan mulut dia. Boleh faham tadi kan? Belum tahan. Jadi nak kena membenar dan menerima dalam hati, baru dikira berimannya kepada Allah dan para rasul dan seterusnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh sebab apa? Serta ketidak mengikut dan menerima, sebab hati dia tak terima tu haji. Maka tiada dihukumkan dengan iman, tak dihukumkan dia tu beriman, sebab hati dia tak terima. Kebanyakan daripada segala kafir yang mengetahui mereka itu. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, zaman Nabi dulu, ada kafir Quraisy, lepas tu ada Yahudi, ada Nasrani. Yahudi dan Nasrani yang duduk di kota Madinah, orang-orang yang diberi kitab, Allah sebut dalam Quran kan, Allah kata allazina utul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kata orang-orang Yahudi ni yang Allah beri kitab Taurat,
ataupun orang Nasrani yang ada kitab Injil, disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab dia. Sebut sampai setakat mana? Sampai dia kenal Nabi lebih daripada anak dia. Kata Allah Subhanahu wa taala kan dalam Quran. Allah kata allazina utul kitab, orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil kan, Yahudi dan Nasrani ataupun Yahudi dan Kristian kita kata sekarang kan. Ya'rifuna allazina utul kitab ya'rifunahu, kenal Nabi kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana kenalnya, bahkan lebih lagi. Disebut para ulama dalam riwayat, disebut kalau Nabi berjalan, cara Nabi jalan pun dia kenal ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai macam tu sekali. Sampai macam tu kenal. Kan? Jalan kenal, keturunan Quraisy pun kenal lebih daripada anak dia. Tapi adakah dikira beriman lagi? Tak beriman. Sebab apa? Sebab hati dia tak menerima kerasulan dan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panggil tadi membenar hati tadi. Nabi macam benar hati, iman tadi. Sebab dia tak beriman, walaupun kenal sahaja, tapi tak beriman, tak dihukumkan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ketidak mengikut hati mereka itu dan ketidak menerimanya akan demikian. Hatinya tak terima, macam mana nak dihukumkan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu iman. Jadi kira dia membenar hati. Kalau Islam mengikut dan menerima secara lahir, zahir. Kalau iman mengikut dengan hati. Boleh. Dan segala rukun iman, tuan kita sebut rukun iman ada berapa? Ada 6. Fardu ain saja. Kena tahu ni. Kadang tertukar lagi kan. Masa nikah Tok Gadi tanya rukun iman ada berapa? 5 dia kata. Tertukar. Rukun Islam ada 6, tertukar. Kadang dia ingat, tapi sebab gugupnya jadi tak ingat. 6 perkara. Pertama, beriman. Yang kita syarah lagi, apa itu beriman? Artinya percaya dengan Allah. Percaya dengan, itu yang pertama. Beriman kepada Allah secara asas ni. Lepas tu, bila cukup ke dengan beriman begitu saja? Tak cukup, kena belajar fardu ain lagi. Jadi pecahan dan detail dia dalam berakidah kan. Allah, percaya dengan Allah tu macam mana sifat dia, macam mana zat dia, macam mana sifat kudrah Allah, macam mana, itu kena belajar lagi. Tapi sekurang-kurangnya kalau dia dah letak dalam hati dia beriman kepada Allah, dah ada satu tiang pasak dalam hati dia keimanan kepada Allah. Cuma tak kukuh. Faham? Tak kukuh. Macam mana nak kukuh? Kena belajarlah sifat 20 Allah ni kan, supaya lebih keimanan dia lebih kukuh. Kalau Imam Jidani rahimahullah, dia kata apa maksud beriman kepada Allah? Pertama dia kena tusaddiqa. Sama tak membenarkan. Apa yang nak dibenarkan? Biwujudihi, wujudnya Allah, rububiyati, ketuhanan Allah, wahdaniyatihi, dan keesaan Allah. Wujud Allah, ketuhanan Allah, dan keesaan Allah. Ini 3 poin yang penting dalam keimanan kepada Allah. Bukan dia nak letak dalam hati dia, ya Allah ni wujud sungguh ada. Wujud yang macam mana? Yang tu kena belajar dalam sifat 20. Ketuhanan Allah tu macam mana? Kena sifat, belajar dalam sifat 20. Dan disebut keesaan Allah. Sebab apa dia ambil lagi satu sifat wahdaniyah, keesaan Allah? Sebab bila sebut esa Allah, kita sebut kan, bila sebut keesaan Allah ada pada 3. Pertama zat, yang kedua sifat, yang ketiga perbuatan. Boleh kan ya? Esa Allah tu esa zat, tak ada dah Tuhan melainkan Allah saja. Sifat Allah, apa maksud esa dia? Setiap satu sifat Allah ada satu. Kudrah Allah ada satu. Iradat Allah ada satu. Kehendak Allah ada satu. Ilmu Allah satu. Qadim. Boleh kan ya? Perbuatan Allah, semua perkara yang berlaku
datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kena pegang kejap kemas tu. Pegang kemas tu. Bahkan kalau kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bila nak sebut pasal semua perkara yang berlaku ni datang daripada Allah, tu nak menunjukkan apa? Qada dan qadar Allah kan? Takdir Allah. Dan takdir Allah ni berlaku pada kita setiap saat. Setiap saat tu aja. Kan? Setiap saat. Cuma nak kita faham je. Macam mana proses berlakunya takdir Allah tu kan? Qadar Allah dan qada Allah. Yang tu nak kena dengar. Nanti insya-Allah tuan kita ni akan sebut lah. Dan bila Nabi nak sebut pasal beriman pada qadar Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ulang balik. Kan? Dalam hadis ni bila Nabi nak sebut, bila Sayyidina Jibril alaihi salam tanya, apa itu iman? Dia kata, iman itu kamu beriman kepada Allah, malaikat, kan? Iman Allah, malaikat, apa? Rasul, kitab, hari kiamat. Yang terakhir bila nak sebut qada-qadar, Nabi ulang lagi, kan? Nabi ulang, kamu kena beriman dengan qada dan qadar. Ulang lagi. Sebab apa ulang? Yang tadi dia sebut dan kita sebutkan hari itu dan saja. Sebab apa ulang? Sebab dia berlaku setiap saat dalam kehidupan kita. Qada dan qadar untuk kita kejap sungguh tu aja. Kan? Qada takdir Allah ni. Sebab ramai orang terhijab. Ramai orang terhijab dengan qada dan qadar Allah. Bahkan dalam hadis lain, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut pasal qada dan qadar, lalu Nabi kata, Nabi pegang janggut, Nabi kata amantu bil qadar. Amantu bil qadar. Aku beriman dengan qada dan qadar Allah. Apa isyarat dia? Sebab nak bagi tahu setiap perkara berlaku kita kena terasa saja yang itu qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Boleh kan? Apa saja yang berlaku? Apa saja yang berlaku kepada kita? Boleh tanya. Yang pertama, percaya kepada Allah. Yang kedua, beriman dengan para malaikat. Kan? Yang ni pun nak kena imani juga kan. Antu'mina bi malaikah. Apa maksudnya? At-tasdiq juga. Membenarkan juga dalam hati dengan kewujudan para malaikat. Kita dah isyak dah kan ni? Belum lagi? Sikit lagi ya. Beriman dengan malaikat, dengan mengetahui apa penciptaan dia macam mana. Yang paling besar, dia tak pernah mengingkari arahan Allah. Itu kehebatan para malaikat. Dalam hadis-hadis Nabi, kalau kita dengar seorang yang datang ke majlis ilmu, didoakan, para malaikat memohon keampunan kepada seorang yang datang dalam majlis ilmu, yakin sungguh dalam hati, kan? Yakin jadi satu keyakinan daripada hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, keyakinan kepada para malaikat yang patut diimani. Bagi Allah ada malaikat, dan malaikat ni kedudukannya tinggi di sisi Allah, sehingga tak pernah mengingkari sikit pun arahan Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, la ya'suna Allah ama amarahum, kan? Apa pun yakin sungguh. Bilangan dia sangat banyak sehingga kan tak ditahu. Balina fil kasrah ma la ya'lamuhu illallah. Tak tahu berapa malaikat ada, kan? Kehebatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis disebut di sini, ma fis samawati sab'i, di antara 7 lapis langit, wa maudi'u qadamin, dan di setiap tapak kaki, wala kafin, di setiap tapak tangan, illa wa fihi malakun, di situ ada malaikat. Qa'imun aw raki'un aw sajidun, sama ada malaikat tu sujud ataupun berdiri ataupun rokok kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh. Yang ketiga, beriman dengan segala kitab pun sama juga. Kena yakin percaya. Bukan kalau yang malaikat tadi yang wajib diketahui 10. Wajibu alaina ma'rifatu asyaratu minat, tu fardu ainnya 10. Fardu ainnya 10.
malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Ridwan, Malik, Raqib, Atid kan. Itu 10. Dan kalau kita 4 yang wajib kita tahu secara detail. Detail macam mana kalau orang tanya kitab Taurat tu Nabi mana? Mana dia lagi? Babu Aini Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur Nabi mana? Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babu Aini tu nak kena tahu kan dengan detail setakat tu. Jangan kata tukar, orang kata kitab Zabur Nabi mana? Nabi Ilyas. Tu. Jangan buat main. Jangan tu nak kena tahu. Walaupun nampak macam tadika je kan. Macam belajar tadika je. Kita tapi yang tadika tu kita nak bawa masuk dalam kubur. Masya Allah. Yang tadika tu lah yang kita nak bawa bekal bila berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kan. Dia bunyi ke tak bunyi? Bunyi kan? Itu. Yang keempat, beriman dengan segala Rasul. Rasul 25. Rasul 25. Nak kena ingat ke? Setengah ulama kata kena ingat satu-satu. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Lut. Setengah ulama kata tak ingat tak apa, tapi kalau orang sebut kita tahu yang ni Rasul. Boleh tanya? Baru lepas keadaan dia. Contoh orang kata Lut ni Rasul ke? Dia kata ya. Nabi Lut Rasul. Dia tak ingat susunan Adam, Idris. Sekarang ada lagu kan Nuh, Hud, Saleh. Ismail ni Nabi ke Rasul? Ya Rasul. Tu dah tak apa dah. Boleh tanya? Kalau dia kata Ibrahim Nabi ke tak Nabi? Saya rasa tak tahulah. Tu jangan tanya. Itu jangan. Kena buat ulang kaji balik lah. Kena tahu. Dan insyaAllah tu. Dan kelima, beriman dengan hari yang kesudahan. Yang keenam, beriman dengan qada dan qadarnya. Ini sedikit ada perbincangan dia berkenaan dengan mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah. InsyaAllah kita sambung di kesempatan lain. Mudah-mudahan apa yang kita dengar sedikit sebanyak hari ini, walaupun orang kata kan, walaupun orang kata nampak simple, tapi itulah yang akan kita bawa bila berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dengar menjadi satu orang kata satu muhasabah, satu nasihat, satu pesanan bagi diri kita, satu ulang kaji untuk kita menyuburkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terkurang tersalah saya mohon maaf, yang terbaiknya hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.